آخرتنا وخيرا من الأولى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم يسر أمورنا كلها فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم إنا نعوذ بك من الأربع من أجل لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب Tiga bandingnya dalam surah Az-Zumar ni, tiga banding oleh tauhid dan oleh syirik. Banding yang pertama, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'im. Dan dia juga tafsir. Tafsir mana berita gembira daripada Allah. Jika seseorang diberi taufik dapat melakukan amalan dan istiqamah dengan amalan yang jenis amalan ahli tauhid. Ayat ini tafsir mana berita gembira. Sekiranya Allah memberi taufik kepada seseorang dapat melakukan amalan berserta istiqamah dalam amalan yang merupakan amalan ahli tauhid. Ini alamat dia. Sebab bandingkan dengan orang yang tidak tauhid. Apakah sama orang yang qanitun, bangun berdiri dalam munajat dengan Allah. Bangun berdiri ini ana al-lail, sepanjang-panjang malam. Sajidan wa qa'iman, iaitu dalam keadaan dia berdiri itu bukan diri biasa, diri dalam sembahyang. Keadaan dia sujud pun ada, keadaan dia berdiri qiyam pun ada. Ahli tauhid dia ada hubungan rapat dengan Allah. Sebab segala masalah yang berlaku pada dia akan selesaikan dengan solat, dengan sembahyang. Sebab alamat dia ahli tauhid. Dia tak akan cari tu bomoh. Orang syirik ni cari tu bomoh sebab dia tak cari Allah. Jadi orang tauhid dia sentiasa ada masalah. Dia ada hajat dia, supaya orang lain-lain juga. Tapi penyelesaian masalah dia menghadap Allah kan. Itu jika dia ada masalah atau dia ada keperluan. Tapi kalau tidak pun dia ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Orang tauhid ni orang yang ada hubungan dengan Allah. Tentu sekali dia akan guna waktu-waktu untuk dia bermunajat dengan Allah Ta'ala. Lampai ahli tauhid ialah para anbiya. Dan seluruh para anbiya diketuai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad SAW lah tokoh tauhid. Tokoh tauhid dan kehidupan baginda tu alamat dia tu orang tauhid. Jadi apakah sama satu orang yang berdiri taat sepanjang malam, kadang-kadang sujud, kadang-kadang berdiri. Jadi ini keadaan dalam semaya lah, sujud pada, berdiri pada. Tapi dia bukan untuk makhluk. Semaya dia bukan sebarangnya. Semaya dia ikhlas dan khusyuk. Iaitu dalam hati dia yahdharul akhirah, bimbang dan sentiasa takut akan keadaan akan berlaku di akhirat. Dia bakal menimpa mereka. Dia takut akhirat, takut untuk menghadapi keadaan di akhirat, kerana dia tahu melalui kitab Allah ini apa itu akhirat. Orang yang tahu apa itu akhirat, dia akan jadi takut. Orang yang tidak tahu apa itu akhirat, dia tidak takut. Jadi oleh kerana hubungan dia dengan kitab Allah menyebabkan dia rasa takut akhirat. Lalu masa dia beribadat pun yahdharul akhirata, dia takut akhirat. Tapi bukanlah takut ada pada hati dia saja, bahkan yarju rahmat rabbih. Wa yarju rahmat rabbih, dia juga harap kepada rahmat Allah di atas amal-amal dan ketaatan yang dia telah buat. Harap-harap Allah Ta'ala bagi balasan yang baik. Jadi sifat khauf ada, sifat rajak ada. Dan dua ini sifat mukmin yang sempurna. Sifat ahli tauhid yang sempurna, khauf ada, harap pada, takut pada, harap pada. Jadi amal ni dia punya lawan kaman huwa laisa kadzalika. Lawan dia kaman huwa laisa kadzalika. Apakah sama dengan orang yang tidak bersifat sedemikian? Jadi kaman huwa laisa kadzalika ni jawab. Adakah sama dengan orang yang tidak bersifat sedemikian? Kaman huwa laisa kadzalika. Jadi orang yang Allah bagi taufik dapat baru melakukan taat dalam sembahyang, sujud, diri, hal keadaan hati takut serta harap, sama dengan orang lain dia tidak bersifat sedemikian. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, inilah beza orang yang ada ilmu wahyu dengan orang yang tidak ada ilmu wahyu. Alamat orang yang ada ilmu wahyu gini masa dia yang dihabiskan. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun, beritahu Muhammad, adakah sama orang-orang yang mengetahui ilmu wahyu walladzina la ya'lamun, dan orang yang tidak mengetahui ilmu wahyu. Orang yang mengetahui ilmu wahyu membawa kepada keadaan dia akan berdiri malam kerana ingin bermunajat dengan Allah dengan perasaan takut untuk bertemu dengan Allah, sebab dia tahu hal-hal akhirat dan hal keadaan dia menaruh harapan tinggi dapat keampunan dan balasan baik daripada Allah. Ini semua kerana hubungan dia dengan wahyu kita sekali apa. Para anbiya dan ulama, inilah kehadapan mereka berbanding orang lain yang tidak ada hubungan dengan wahyu. Allah Ta'ala beritahu, innama yatadhakkaru ulul albab, sesungguhnya akan dapat ambil pengajaran daripada bandingnya ini adalah orang yang memiliki akal yang waras. Itu hamba yang memiliki akal yang waras saja, dia akan ambil pengajaran supaya keadaan-keadaan baik seperti ini ada dalam kehidupan dia. Ayat seterusnya juga tarsyir tapi berserta targhib, berita gembira tapi ada dalam ini dorongnya. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada sekalian hamba, ya ibadi, hai sekalian hamba, alladzina amanu, yang beriman, ittaqu rabbakum, orang yang telah percaya pada Allah Ta'ala minta supaya mereka jaga hukum Allah. Wahai hamba-hamba yang telah beriman, hamba-hamba yang telah percaya pada Allah, minta daripada hamba yang percaya ni, ittaqu, jaga kamu semua akan hukum Tuhan kamu. Dengan jaga hukum inilah kamu dapat kejayaan. Allah Ta'ala beritahu sifat takwa yang ada dalam hati satu orang. Dengan sebab tu dia dapat jaga hukum larangnya, dia boleh tinggal, hukum suruhnya dia boleh buat. Untuk mereka ini, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi orang-orang yang mana hati yang ikhlas dapat melakukan perintah dan meninggalkan larangnya, di dunia ini Allah Ta'ala akan bagi hasanah, kebaikan. Allah Ta'ala akan bagi kebaikan yang sangat besar. Kemudian soalannya, apabila seseorang itu tak mampu untuk menjaga hukum di tempat dia kerana suasana tidak mengizinkan,
tidak membantu. Dua kemungkinan. Dia boleh hijrah, pilih tempat lain. Dia boleh hijrah, pilih tempat lain, tempat yang mana tidak mengganggu dia daripada taat. Jadi kalau lagi hijrah ni, jangan duduk di kawasan sekitar dia tu orang kafir. Itu hijrah. Hijrah daripada tempat dikelilingi oleh orang kafir. Dalam kitab beritahu, wajib hijrah jika dia duduk dalam kawasan kafir harbi kepada tempat orang Islam. Sebab duduk di kawasan kafir harbi ni menghalang banyak dia dalam mentaati Allah. Keadaan-keadaan di situ menghalang dia untuk melakukan taat. Maka wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah ni cukup luas. Jangan buat alasan kita sekeliling ni ada orang yang mengganggu kita dalam melakukan taat. Jangan buat alasan itu depan Allah. Tidak ada alasan seperti ini diterima di akhirat. Sebab wa ardullahi wasi'atun, dan bumi Allah cukup luas. Tidak dapat menyempurnakan taat di sini kerana dikelilingi oleh kafir harbi, kamu wajib berhijrah ke tempat lain. Di zaman Nabi dulu, orang yang ada di Mekah ni, kita akan baca dalam surah Fatah, orang yang ada di Mekah ni dia beriman dengan Nabi pada, cuma oleh kerana dia ada naungan daripada keluarga-keluarga kafir itu, dia berani duduk. Dia bangsa Arab ni dia panggil naungan. Apabila ada naungan daripada keluarga kafir, maka orang lain tak boleh ganggu. Tapi perhatilah, apabila dia duduk dalam sekitar orang kafir, banyak perkara dia tak dapat buat. Lebih lagi maklumat tentang agama putus hukum. Berbanding orang hijrah ke Madinah, duduk kalangan Nabi. Memang di sini mudah, cari makan mudah, duduk di bawah dalam keluarga, tapi banyak amalan-amalan agama dia tidak dapat lakukan. Sehingga banyak larangan agama dia terpaksa langgar kerana suasana tidak mengizinkan. Orang seperti ini, dia tidak boleh buat alasan depan Allah. Kata kita duduk pasal sekitar kafir macam mana Tuhan? Allah tak akan terima alasan. Kelemahan kamu dengan kamu tidak berhijrah tu, Allah tak akan terima. Sebab di sekeliling kamu orang kafir. Jadi wajib dia berhijrah ke Madinah. Sebab bumi Allah cukup luas. Lepas tu kalau kita duduk dalam kawasan Islam dah, cuma tidak ada suasana Islam, maka kita berhak menghidupkan suasana Islam untuk supaya agama yang ada dari kita ni dijaga, terjaga. Maka kita kena hidupkan suasana agama Islam. Jadi apabila kita belajar Al-Quran, kita kena ajar balik. Dengan satu orang pun dah cukup. Kita seorang pun dah cukup untuk membuat suasana Islam. Jadi kita kena ajar Al-Quran, kita kena sebarkan wahyu. Maka dengan wahyu inilah sebagai mukjizat yang boleh memecahkan hati-hati hamba yang tertutup. Jadi dengan cara inilah seorang demi seorang orang Islam akan sedar kepada agama. Oleh kerana itu wa ardullahi wasi'atun, bumi Allah cukup luas. Kamu kena usaha, pastikan kamu dapat jaga hukum. Kemudian apabila kamu berusaha, tentu sekali kamu diuji. Hijrah daripada negeri kafir harbi ke negara Islam, susah tinggal waris, tinggal harta, tinggal pekerjaan, cari makan di dalam daerah Islam bukan mudah. Lebih lagi orang Mekah ni, dia duduk biasa dah di Mekah ni, tinggal keluarga, pergi ke Madinah, susah juga. Begitu juga orang yang duduk dalam kawasan Islam dah, tapi nak menghidupkan suasana agama dengan keadaan dia bermodalkan dia seorang diri. Quran ni sebuah pun tu orang seorang diri. Memang susah. Orang tu kata, orang ni kata, tapi itu sementara. Dan dalam susah itu Allah akan bagi pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya akan diberi balasan pahala kepada golongan yang sabar. Sama ada sabar kerana hijrah daripada harbi ke negara Islam, atau sabar dalam menghidupkan suasana agama dalam kalangan umat Islam. Bighairi hisab, yang tidak boleh dihitung begitu kali banyaknya pahala yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Dalil wahyu yang kedua, ya seperti mana kita tahu, dalil wahyu ini maknanya dituju khas, menyampai ajaran tauhid ini bukan pandang-pandang Nabi, bahkan Allah kata khusus supaya sampaikan. Kul katalah kepada mereka, wahai Muhammad, inni umirtu, sesungguhnya aku sendiri telah diarahkan oleh Allah Ta'ala an a'budallah, untuk menyembah dan menyeru Allah, mukhlishan lahu din, tulus pada Allah jiwalah sembahan dan doa. Dan wa umirtu, dan aku juga diarahkan oleh Allah Ta'ala li an akuna awwalal muslimin, akulah orang pertama-tama di kalangan umat Islam seluruhnya yang menjadi ahli tauhid. Akulah diarah supaya menjadi yang pertama-tama di kalangan umat Islam yang taat. Jadi akidah tauhid akulah yang pertama, dan dalam taat akulah yang pertama.
Dan daripada ayat ni, maknanya agama Islam ni bermula pada seorang. Seorang dah cukup. Tak perlu tunggu lama. Seorang ni dah cukup. Sebab Nabi SAW dengan seorang diri. Dan telah berlaku di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apabila Rasulullah wafat, maka berlaku kekecohan. Berlaku kemurtadan. Sehingga Sayyidina Abu Bakar kata, menyelesaikan masalah ni kena ikut wahyu. Di antara wahyunya ialah mana-mana jemaah yang dihantar untuk sebab agama tidak boleh ditangguhkan, sebab ia itu merupakan sunnah Nabi. Anfidhu jaisha Usama, hendaklah kamu bawa keluar tentera Usama keluar berjihad jalan Allah Ta'ala sebab agama. Ketika itu semua orang Islam di Madinah sepakat mengatakan tak perlu tangguhkan terlebih dahulu keluar jemaah untuk berjihad. Bahkan fikir dulu dalam kalangan Madinah. Abu Bakar radhiyallahu anhu saja mengatakan tidak boleh, kerana agama akan dihidupkan oleh Allah Ta'ala apabila kita jaga wahyu. Di antara wahyu yang kita kena jaga sekarang ini, semasa ini, ialah sabda Nabi semasa sebelum wafat, anfidhu jaisha Usama, hendaklah kamu bawa, lepaskan keluar tentera untuk menyebarkan agama yang dipimpin oleh Usama. Jadi semua orang tak setuju, termasuk Sayyidina Umar. Sehinggalah Allah Ta'ala memberi kekuatan dengan pendirian yang kuat daripada Sayyidina Abu Bakar, dengan kata kepada Sayyidina Umar, kamu semasa jahiliah dulu sahaja berani, tapi penakut dan pengecut semasa Islam. Lalu Allah Ta'ala telah memecahkan hijab-hijab yang tertutup. Hanya dengan Sayyidina Abu Bakar seorang, Allah Ta'ala hidupkan kembali agama. Jadi sini awalun ini. Wa umirtu, aku diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk jadi orang pertama menerima akidah tauhid. Dengan seorang diri aku akan sabar. Orang pertama serah diri dalam melakukan taat. Daripada seorang diri, Allah Ta'ala akan sabar. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yawmin azim. Beritahu juga wahai Muhammad, sesungguhnya aku bimbang. Takdir kata jika aku durhaka akan Tuhanku. Takdir. Memang Nabi tak boleh mendurhakai Allah. Takdir jika Nabi sendiri mendurhakai Allah dalam ajaran tauhid dan juga taat, aku takut azab yawmin azim, menimpa azab kepada diri itu pada hari sangat besar, iaitu hari kiamat. Pengulangan semula dakwah. Dakwah ayat yang kedua tadi diulangi semula pada ayat 14. Qulillah a'budu mukhlishan lahu dini. Beritahu jelas-jelas Allah lah zat yang aku sembah dan puja. Tulus kepada Allah jualah pemujaan dan sembahan dan doa. Kemudian amrun tahdidi. Fa'budu ma syi'tum. Jika kamu degil tak ingin menyembah Allah dan bertauhid kepada Allah, maka sembahlah apa saja yang kamu ingin selain pada Allah Ta'ala itu. Sekiranya kamu tidak ingin menerima suruhan Allah Ta'ala supaya semua dia saja, maka fa'budu. Jadi suruhan tahdidi, suruhan ubudah. Maka jika kamu tak ingin menerima tauhid pada Allah Ta'ala, maka kamu sembahlah apa saja kamu ingin. Pun jawab pada mereka takwif ukhrawi, innal khasirina, sesungguhnya orang betul-betul rugi ialah alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, orang yang telah merugikan dirinya dan keluarganya di hari kiamat. Bukan rugi dunia, rugi kiamat itulah rugi sungguh. Ala ketahuilah zalika huwal khusranul mubin. Itulah dia dikatakan kerugian yang sangat jelas nyata. Kerana kerugian yang tidak boleh dibaiki lagi. Di sana tidak seperti dunia. Kerugian di dunia ni boleh jadi, ada hari-hari yang akan bertukar menjadi untung. Tapi akhirat tidak. Kalau rugi kekal dan neraka, memang kekal. Di sana lahum min fawqihim dhulalun minan nar. Bagi mereka di neraka daripada atas sana zulalu minan nar, tutupan awal api neraka. Sini zulalu ni lapisan-lapisan api neraka daripada atas. Wa min tahtihim zulalun, daripada bawah pula lapisan-lapisan api neraka daripada bawah. Sini sebut atas bawah, dan ayat lain sekeliling tu. Tidak ada lubang pun kawasan yang sejuk, semua panas. Atas bawah kiri kanan semua panas. Zalika yukhawwifullah, ini takhwif. Daripada ayat ini takhwif. Sebelum ni kita dengar ayat tabsyir. Ini takhwif. Zalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Azab seperti inilah, azab sedemikian inilah Allah Ta'ala menakutkan hamba-hambanya di dunia daripada kemurkaan. Azab seperti inilah Allah Ta'ala menakutkan hamba-hambanya dengan diturunkan ayat. Ya ibadi fattaqun, hai sekalian hambaku, maka oleh kerana itu kamu hendaklah usaha takut kepadaku. Tafsir lagi, tafsir walladzina jatanabut taghut,
dan orang yang dapat menjauhi taghut. Taghut ialah setiap benda yang dipuja selain pada Allah. Setiap yang dipuja selain pada Allah Ta'ala, dia boleh jauhi. Sebaliknya, dia memuja Allah. Jadi apabila satu orang itu mentauhidkan Allah, dengan sendiri dia akan menjauhi taghut. Dan orang-orang yang dapat menjauhi taghut, yakni an ya'buduha ibadat. Taghut itu mubdal minhu an ya'buduha. Orang yang dapat menjauhi taghut, iaitu menjauhi daripada beribadat kepada taghut, berhamba diri kepada taghut, mengikut ajakan taghut, dia boleh jauhi. Dan wa anabu ila Allah, dan kembali ia hanya menghadap pada Allah, mentaati dan menjunjung perintah Allah. Orang seperti ini lahumul busra, bagi mereka berita gembira. Bila waktu dia mati, waktu dia bangkit daripada kubur, waktu dihisap amalan, bagi mereka berita gembira. Bila semasa dia nak mati. Yang kedua, ketika dia bangkit daripada kubur. Dan ketiga, ketika hisap amal. Fabashir ibad, maka berilah berita gembira kepada hamba-hamba yang boleh menerima, iaitu hamba-hamba yang boleh menerima. Siapa dia hamba-hamba yang boleh menerima? Alladzina yastami'una al-qawla, iaitu orang-orang yang boleh mendengar ucapan Al-Quran sini dengan penuh tawajuh. Berilah berita gembira pada hamba-hamba yang boleh menerima, iaitu jenis hamba yang boleh menerima ni alladzina yastami'una al-qawla, orang yang sentiasa mendengar serta tawajuh akan sabda firman Allah daripada Al-Quran. Fayattabi'una ahsana, lalu dia mengikuti yang terbaik daripada Al-Quran, iaitu tauhid. Lalu dia mengikuti yang terbaik daripada Al-Quran, iaitu akidah tauhid. Akidah tauhid merupakan yang terbaik dalam Al-Quran. Sebab tu kalau kita tanya, manakah ayat yang terbaik? Afdalul ayat. Tidak ada jawapan lain melainkan akan jawab ayat yang ada padanya tauhid. Ayat kursi, akhir surah Hasyr, wa ilahukum. Ini semua merupakan ayat-ayat yang terpilih, yang semua sekali memberi makna tauhid. Jadi fayattabi'una ahsanah, lalu mereka mengikuti yang terbaik daripada ayat-ayat Allah, iaitu akidah tauhid. Ulaika alladzina hadahumullah. Orang seperti ini, yang bersifat seperti inilah orang yang mana Allah bagi hidayah pada mereka. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka yang bersifat seperti inilah dikatakan ulul albab, orang memiliki akal waras yang bersifat seperti ini. Mana kalau ada hubungan rapat dengan Al-Quran dan mengikuti ajaran tauhid, itulah ulul albab, orang yang memiliki akal yang waras. Bandingnya kedua, dan juga dia takhwif ukhrawi, afaman haqqa alaihi kalimatul adab, apakah sama orang yang telah ditetapkan takdir ke atasnya keputusan azab? Apakah sama orang yang telah sabit ke atasnya takdir azab dengan orang yang tidak sedemikian? Kaman huwa laisa kadzalika. Apakah sama orang yang telah ditetapkan ke atasnya takdir azab buat selama-lamanya? Samakah dia dengan orang yang tidak sedemikian, sebaliknya ditetapkan kepadanya syurga? Kemudian Allah Ta'ala beritahu, apabila takdir satu orang itu ke neraka, alamat takdir dia ke neraka, maka dia tidak lagi boleh mendengar kebenaran melalui telinga, tak boleh nampak lagi kebenaran melalui mata, tak boleh memikir kebenaran pada akal dan fikiran. Maka orang seperti ini, afa anta tunqidhu man finnar, apakah kamu boleh menyelamatkan lagi orang yang mana pada ilmu ilahi, takdir ilahi, dia memang ahli neraka? Jadi kamu tentu sekali tidak boleh menyelamatkan. Kerana di sini Allah Ta'ala menafikan Nabi tak ada kudrat untuk menyelamatkan sesiapa dalam takdir ilahi, orang ini ahli neraka. Tamsyir lagi, lakinil ladina taqaw rabbahum, akan tapi orang-orang yang dapat jaga hukum Tuhan mereka, kerana takut mereka akan Tuhan mereka, mereka dapat jaga hukum. Lahum ghurafun, bagi mereka ada tingkat-tingkat, min fawqiha, daripada atas mereka. Ghurafun mabniyatun, bagi mereka itu tingkat-tingkat di atas syurga mereka. Kemudian ada lagi ghurafun mabniyah, atas tingkat-tingkat syurga ada lagi tingkat-tingkat lain yang dibina, yang dibina bertingkat-tingkat. Tajri min tahtil anhar, mengalir di tingkat-tingkat itu sungai-sungai.
wa'dallah, ini semua janji Allah. La yukhlifullahu mi'ad. Allah Ta'ala tidak akan memungkiri janjinya kepada sekalian. Semoga Allah Ta'ala pilih kita semua. Dalil akli yang ketiga, alam tara anna Allah anzala minas samai ma'. Tidakkah kamu dapat tengok bahwasanya Allah Ta'ala lah yang menurunkan daripada langit sana air hujan. Lalu air hujan itu fasalakahu, dia atur ke air hujan itu masuk menjadi yanabi, mata-mata air di muka bumi. Air hujan masuk meresap dalam tanah, lepas tu jadi mata-mata air di dalam bumi. Thumma yukhriju bihi zar'a, kemudian Allah menumbuhkan dengan air hujan itu tanaman. Tanaman pula mukhtalifan alwanu, bermacam-macam warna walaupun air itu jenis. Alik Tuhan ni air waktu rumah jenis ya. Air tawatu, tapi apabila tubik warna berlainan, rasa berlainan, jenis berlainan. Mukhtalifan alwanuhu, berlainan jenis warna-warnanya. Summa yahiju, kemudian pokok yang tumbuh itu bergerak. Lalu subuh hingga sampai tahap fatarahu musfara. Lalu kamu akan tengok dia berubah hingga menjadi kuning, kering, mati. Summa yaj'alhu hutama, kemudian Allah Ta'ala jadikan setelah mati hancur bersepai. Ini kejadian yang Allah Ta'ala buat daripada air yang turun daripada bumi. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada kejadian tanah gersat, turun air, tumbuh-tumbuhan, kemudian dia membesar, dia subur, kemudian dia kuning, pada dia kering, pada dia hancur. Semua kejadian-kejadian ini tidak jadi sendiri. Nak ayatnya jangan kata jadi sendirilah. Allah adakan sedemikian supaya hamba-hamba yang melihatnya jangan kelitah kata ini jadi sendiri, bahkan ini dijadi pada kudrat Allah Ta'ala, kerana Allah sebut dalam Quran yang benar. La dzikra li ulil albab, suatu pengajaran dan peringatan betapa kudratnya Allah, dan kudrat ini dimiliki oleh dia saja. Tapi akan dapat faedah daripada ini di ulil albab, bagi orang yang ada fikiran waras. Bandingan seterusnya, Allah Ta'ala beritahu satu orang yang Allah bagi kelapangan dada dia untuk memahami Islam, mudah faham. Ngaji sikit saja apa boleh terima Islam. Itu satu jenis orang. Satu lagi orang habis semua tak boleh terima juga. Satu jenis orang. Jadi manusia ni dua jenis. Orang jenis ahli syurga ni tak arti banyak, sikit pun dia boleh terima. Dia boleh hangguk dan dia boleh terima, dia boleh ikut lah. Satu jenis manusia habis 30 juzuk pun dia kelak-kelak situ. Manusia tak lama. Jadi mukmin ialah afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Apakah sama orang yang diberi kelapangan dadanya untuk mudah memahami. Lapang dada sini mana mudah memahami. Apakah sama orang yang Allah Ta'ala bagi dalam dadanya kelapangan untuk mudah memahami Islam. Nah, fahuwa ala nurin min rabbih, maka orang seperti ini berada di atas cahaya hidayah daripada Tuhan. Cahaya tu kalau orang mudah faham, dia ada hidayah, nur hidayah daripada Tuhan. Apakah sama dengan orang lain yang tidak seperti ini? Kaman huwa laisa kadzalika, apakah sama orang yang Allah Ta'ala mudah lapangkan dada dia boleh menerima Islam, maka dia seperti mana orang berada di atas nur hidayah Tuhan. Sama dengan orang lain yang payah faham, gelak gelemak sehingga tidak jelas-jelas juga syirik dengan tauhid, maka memang tidak akan sama. Apabila tidak sama, ingatlah orang yang tidak memahami tuntutan tauhid daripada Al-Quran, tidak ada nur daripada Tuhan. Apabila tidak ada nur daripada Tuhan, orang ni dia kira orang paling kerah hati. Sebab Quran ni mukjizat. Kalau dengan Quran ni manusia tak boleh lembut lagi, maka tidak ada perkara lain lebih daripada Quran untuk lembutkan. Sebab mukjizat ada seperti ni atas dunia. Kalau Quran mukjizat ni dia tak boleh menyebabkan lembut hati, maka tidak ada lagi perkara-perkara lebih pada Quran. Sebab Quran mukjizat, lain pada itu bukan mukjizat. Maka sabitlah di sini orang yang tidak boleh cerah hati dia dengan Quran, dia orang paling kerah hati dengan Allah. Maka fawailun, maka celaka besarlah lil qasiyati qulubuhum, bagi orang-orang yang memiliki hati yang keras, tidak degil dengan Al-Quran. Al-Quran yang sekali hebat cahaya dia, saya nak rumah hakah kepala boleh lembut. Saya nak rumah hakah kali kepala. Dalam kota Mekah ni paling kah sekali kepala, saya nak rumah.
Sebab orang lain cakap banyak lawan Nabi. Senoma seorang saja bunuh Nabi, susah salah. Orang lain tak berani nak cakap tak bunuh ni. Oh, Muhammad tak betul, Muhammad tak betul. Dia kata semua ni cakap banyak kata Nabi. Okey sekalinya Muhammad yang ada kata muka betul ke tak? Ya betul. Bunuh satu yang salah, susah. Saya bunuh dia, saya mati, susah salah. Ni dia musyarak, musyarak. Tak. Bunuh susah salah. Saya selalu bunuh dan saya selalu mati. Tak ada sekerah jiwa dalam dunia hukum ni lebih daripada Umar. Tapi apabila kena Quran cair hati dia. Jadi cair hati dia. Dengar saja Quran, terus hati dia cair. Nah, kalau hati satu manusia tidak faham Quran setelah dengar, memang lebih kerah daripada Umar. Jadi Allah Ta'ala beritahu fawailun, maka celakalah bagi hati-hati yang keras untuk menerima wahyu, untuk cair dengan sebab dengarnya wahyu. Min zikrillah, daripada kitab Allah, peringatan Allah Ta'ala yang ini daripada kitab Allah ni dia ke. Ulaika fi dhalalin mubin. Orang yang mana hati keras daripada menerima Al-Quran, datang dunia lagi dia berada dalam keadaan sesat yang jelas. Itulah alamat dia semasa dunia sesat. Kerana hati dia keras daripada menerima Al-Quran. Dan Al-Quran itu merupakan zikrullah, suatu perkara untuk mengingatkan hamba tentang Allah. I'adah dan wahyu. Allah Ta'ala beritahu kenapakah neraca ni. Allah Ta'ala kata neraca untuk tahu hamba sesat atau betul di Quran, kerana Allah turun Quran untuk kita. Kenapa Allah Ta'ala jadikan Al-Quran ni neraca, ukurnya betul, salah, sesat ataupun hidayah? Kerana Allah turunkan Al-Quran ni untuk tujuan itu. Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah lah yang telah menurunkan sebaik-baik ucapan, sebaik-baik kalam, sebaik-baik perkataan, yang menjadikan sebuah kitab mutasyabihan, yang mana makna ada dalam kitab ni menyerupai satu sama lain. Bacalah surah mana dalam Quran ni, dia akan beritahu tauhid, dia akan beritahu risalah, dia akan beritahu akhirat. Tidak melanggar dan tidak canggung. Mutasyabihan, menyerupai makna ayat Quran ni satu sama lain. Baca surah pendek sekalipun, inna atayna, sama dengan surah Baqarah juga. Sebab dalam tu tauhid, risalah, akhirat. Mathaniya, yang sentiasa diulang-ulangkan berkali-kali perkara yang sama. Sebab tu kalau kita jumpa, ni jumpa dah. Memang Allah beritahu Quran aku ni berkali-kali. Nak suruh kejap. Bukan nak suruh tahu daripada tidak tahu kepada tahu. Daripada tahu supaya kejap. Ulang-ulang ni untuk ismat. Linusabbita bihi fuadak, untuk memberi keteguhan dalam akidah kamu. Kalau sekadar nak tahu daripada tidak tahu, sekali pada dah. Macam kita ngaji ilmu fiqh ni, dia ngaji sekali ya. Lepas tu ngajar lama tu. Tapi ngaji tentang Allah, dia tidak sekali, dia kena berkali-kali. Lepas tu kalau kita dengar hadis-hadis fadail, dia bukan jenis dengar sekali, dia kena berkali-kali. Sebab maksud daripada fadail, janji Allah. Janji Allah di antara perkara akidah, dia kena dengar fakta. Lagi dan lagi sehingga janji-janji Allah ni meresap dalam hati. Sebab dia jenis akidah, dia tidak semua fiqh. Sekali faham cukup, lepas tu kira ajar pula. Jadi matanya ni berkali-kali diulang oleh Allah Ta'ala. Tujuan bukan nak suruh tahu daripada tidak tahu, nak suruh teguh dalam hati, berkali-kali diberitahu. Dan apabila meresap sungguh kalam Allah dalam hati seseorang, setelah berkali-kali diulang oleh Allah Ta'ala dalam berbagai-bagai ayat dan surah, akhir sekali taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Apa makna taqsha'iru? Akan bergemetar kulit orang-orang, akan bergemetar takut pada Allah melalui Al-Quran ini. Kulit orang-orang yang takut ke Tuhan mereka. Taqsha'ir, bahasa kiasan bagi takut. Cuma Allah kata bergeletar kulit. Kerana baca Quran tadi menggeletar kulit orang yang sudah ada sifat takut pada Allah. Kerana kitab ni kitab dia. Allah Ta'ala beritahu menggeletar kulit kerana kitab Allah ini dibaca oleh dia. Orang yang sudah ada takut pada Allah, tuai kitab ni. Kemudian summa talinu juluduhum, kemudian anggota dia setelah takut akan lembut untuk taat. Sini Allah Ta'ala dua bentuk kiasan. Kulit takut sebab Quran ni kitab tuai dia Allah.
Lepas takut dia akan jadi talin. Talin mana lembut untuk taat. Summa talinu juluduhum, kemudian kulit mereka ini, anggota mereka akan jadi lembut untuk taat. Jadi apa saja hukum taat, jenis yang akan digunakan oleh anggota jadi lembut lah. Ibadat ke, adat ke, sebut kata hukum Allah jenis apa sekalipun, segala tubuh badan dia jadi talin, mana lembut boleh ikut. Wa qulubuhum, dan juga hati mereka khusyuk ila zikrillah, pada menyempurnakan hukum Allah yang boleh menyebabkan hamba itu ingat Allah. Zalika hudullah, itulah dia demikian, itulah dikatakan hidayah Allah. Kalau orang nak kata mana hidayah Allah? Hidayah Allah dengar kitab Allah, takut pada Allah, taat pada Allah. Itu hidayah Allah. Dengar kitab Allah, takut pada Allah, dan anggota taat pada Allah. Zalika hudullah, itulah dia alamat hidayah Allah. Yahdi bihi man yasha, ya Allah akan memberi pimpinan hidayah dengan cara itu kepada siapa-siapa saja yang dia kenaki. Kalau tak ada cara ini bukan yang dapat hidayah Allah. Tapi wa man yudlilillah, dan sesiapa yang Allah sesatkan dia, wa ma lahu min hadin, maka tidak ada lagi bagi orang yang disesatkan oleh Allah Taala itu orang lain sesiapa pun yang boleh memberi hidayah dan pimpinan. Allah pilih, maka jadilah dapat hidayah. Apabila Allah taksir, alik dia pun memang akan jadi taksir lagi. Banding yang seterusnya, kita kalau kita nak kata orang, kata mula-mula sekali dia akan menyelamatkan muka dia daripada kena, dan dia akan guna tangan, sehingga orang tak ada tangan pun gerak tangan dia. Kita angkat tangan nak tahan kepala dia, mula-mula sekali tangan dia akan sebat. Nah, mula-mula sekali tangan dia akan sekat. Kalau tangan kotor pun dia akan buat jadi gerak juga. Manusia bimbang takut kena atas muka. Allah Ta'ala beritahu akhirat esok, Allah Ta'ala ikat tangan, ikat kaki semua sekali. Allah selah api neraka atas muka dia. Selah api neraka atas muka dia, selah api neraka dalam hati jatuh dia. Maka dia akan cuba menyelamatkan daripada azab Allah dengan muka dia sendiri. Afaman yattaqi biwajhihi su'al azab, apakah satu hari nanti orang yang mengelakkan dengan mukanya sendiri azab yang begitu sekali teruk di akhirat pada hari kiamat nanti. Nah, sama dengan orang lain. Afaman yattaqi biwajhihi su'al azab yaumil qiyamah kaman huwa laisa kadzalik, apakah satu orang yang jenis ahli neraka yang akan menyelamatkan mukanya daripada azab yang teruk pada hari kiamat apabila dia jumpa dalam neraka, sama dengan orang lain yang senang-senang yang duduk syurga? Memang tidak sama. Apabila keadaan akhirat tidak sama, tentu sekali amalan dunia ni memang tidak akan sama. Orang tauhid tidak sama di akhirat dengan orang syirik. Di sana akan dikatakan kepada orang zalim, wa qila lil zalimin, akan dikatakan kepada orang zalim besar, zuku, kamu kena rasa sendirilah ma kuntum taksibun, amalan dosa yang kamu pernah lakukan semasa dunia dulu. Mana bukan benda lain. Hak jadi neraka ni dosa dulu, dosa akidah, dosa amalan. Takhwif ukhrawi, kadzdzabal ladina min qablihim, sini maf'ul masuk, kadzdzabal haqqa alladina min qablihim, telah mendustakan kebenaran tauhid, telah mendustakan kebenaran sunnah, telah mendustakan kebenaran akhirat orang-orang sebelum mereka Mekah ini. Lalu fa'atahumul azab, Allah timpakan mereka itu azab min haitsu la yash'urun, di waktu mereka tidak sedar. Nah, di waktu mereka tidak sedar, mereka duduk semua lama lagi mati hati. Inilah orang yang mana tidak ada persiapan akhirat, dia akan mati mengejut. Mati mengejut hanya kepada orang yang tak fikir akhirat. Orang fikir akhirat tidak akan mati mengejut. Kalau kita kata, ya Allah janganlah mati su'ul khatimah, pas dia persiapan tak ada akhirat, memang kena mati mengejut. Sebab Allah kata orang yang tidak buat persiapan akhirat, dia akan mati mengejut. Orang yang buat persiapan akhirat saja, dia tidak akan mati mengejut. Orang yang berusaha memperbetulkan akidah dan iman dia buat persiapan rapi untuk menghadapi hari akhirat untuk selama-lama, orang ini Allah Ta'ala susun atur kehidupan dia sehingga akhir dia mati dengan bertaubat, mati dengan ampun dosa, mati dengan maghfirah, dan mati dengan redha. Sebab dia telah jaga satu persatu mengikut tertib Quran yang Allah Ta'ala turunkan. Tapi kalau dia tidak buat percaturan dan cara seperti itu, memang dia akan mati mengejut. Seperti mana kita akan baca dalam surah Yasin.
Jadi min haitsu la yash'urun, datang kepada mereka azab dengan keadaan yang mereka tidak sedar, di waktu mereka tidak sedar, di tempat mereka tidak sedar. Fa adzaqahumullahu khizyah, lalu Allah timpa kepada mereka itu kehinaan. Semasa hidup dunia lagi dah ada kehinaan. Wala azabul akhirati akbar, manakala azab akhirat memang lebih besar. Wow, memang dunia tu penuh dah. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka dapat tahu keadaan akan berlaku begini, mereka tidak akan degil dalam menolak tauhid. Bahkan mereka akan terima tauhid dan beriman kepada Allah dan menerima ajaran Nabi dan mengikuti Nabi Muhammad SAW dan buat persiapan rapi tentang akhirat. Tauhid kepada Al-Quran. Oleh kerana satu-satunya mukjizat yang ada depan kita ni Al-Quran, dan dialah neraca kebenaran. Di sinilah kita boleh tahu apa maksud iman. Di sinilah kita boleh tahu apa maksud amal, apa itu ketaatan, apa itu akhirat, apa itu balasan. Semua dalam Al-Quran. Maka Allah Ta'ala kata, walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Quran, sesungguhnya kami telah huraikan, kami telah jelaskan di dalam untuk seluruh manusia di dalam Quran ini sebagai sebuah hidayah. Min kulli mathalin, daripada jenis berbagai-bagai contoh dan bandingnya. Habis cara, mana Quran ni habis cara. Sebab kata Imam Syafi'i, kalau lah nak suruh manusia tu isah sedar, surah Wal Asri cukup dah. Mana surah Wal Asri? Surah Wal Asri cukup dah 4 ayat. Surah cukup untuk manusia tu sedar. Dia duduk tadinya tidak lama tu hendak begini, dia mati. Tapi Allah tidak berpada dengan satu surah Wal Asri. Allah waktu mari 30 juz. Nak suruh hamba tu sebelum mati biar reti, jangan ada silap salah, langsung tetap Allah Ta'ala untuk pergi jumpa dia di akhirat. Walaqad darabna lin-nas, sesungguhnya kami telah huraikan untuk seluruh manusia dalam Quran ini setiap bentuk yang bersesuaian dengan manusia. Kadang-kadang manusia ni dia tak faham cara ni, cara lain. Berbagai-bagai jenis manusia dan berbagai keadaan yang ada pada dia. Sebab itulah kena semua Quran. Kita akan baca nanti surah Ibrahim, surah Ra'd. Kenapa Allah datang dengan bentuk-bentuk begini? Karena ada orang yang akan terkesan dengan cara ni. Ada orang yang terkesan dengan cara ni. Ada orang yang terkesan dengan cara ni. Bukan satu orang berlain. Orang yang tolong. Orang yang tolong kata-kata hak ni penuh atas dia. Lepas tu hari lain penuh ayat ni pula. Jadi oleh kerana berbagai-bagai bentuk Allah Ta'ala huraikan tentang dia atau tentang agama dia, supaya setiap orang dalam keadaan berbeza-beza dapat tenang dan dapat ingat Allah. Min kulli mathalin, setiap cara, setiap banding ada contoh yang Allah Ta'ala beri. La'allahum yatadhakkarun, tujuannya mudah-mudahan mereka dapat insaf. Dengan apa saja keadaan mereka dapat insaf, dengan apa saja ujian mereka dapat kenal dan dapat belajar macam mana untuk mendekati Allah. Iaitu Quran dan Arabiyah, Quran yang akan dibaca hingga kiamat. Sebuah kitab langit yang akan dibaca sama-sama hingga kiamat. Berbanding dengan Taurat, dengan Injil. Kitab ni buah lemari sudah. Bukan untuk dibaca. Tahu ini kita Allah dalam ni adalah ajaran-ajaran Nabi dulu, tapi dia tu dah habis tempoh dah. Quran akan dibaca sampai kiamat. Arabian, berbahasa Arab. Ghairu dhi'iwajin, yang tidak ada percanggahan makna dan juga lafaz. Percanggahan tidak ada. Tidak ada bertentangan di antara mana-mana ayat dan lafaz ni. La'allahum yattaqun, mudah-mudahan dengan Quran ini mereka dapat jaga daripada larangan dan dapat jaga untuk dapat melakukan suruhan. Kita sambung insyaAllah. Jadi mula pada esok kita tidak ada baca lagi waktu maghrib ni. Kita nak baca pagi dengan petang. Cuma tengok keadaan, kalau lah waktu-waktu kita tu kerana ada gini-gini boleh jadi kita akan tambah masa sebelum asar tu. Tapi jika tidak ada segala waktu, kita akan baca seperti biasa pukul 9.30 hingga pukul 12, dan selepas asar hingga sebelum berbuka saja.